Okey, baik. Selamat sejahtera kepada semua pelajar kelas PJK tingkatan 5. So, untuk hari ini kita akan mulakan kelas dengan topik unit ketiga untuk pendidikan kesihatan, iaitu pertolongan cemas. Seperti yang kita tahu, setiap daripada kita mungkin pernah mengalami situasi-situasi kecemasan yang memerlukan pertolongan ataupun memerlukan perubatan yang cepat untuk mengelakkan daripada berlakunya lagi masalah yang lebih serius. Dan untuk itu, maka diadakan topik pertolongan cemas. Dan untuk hari ini kita akan lihat topik berkaitan dengan pertolongan cemas. Apakah maksud pertolongan cemas? Bagaimanakah pertolongan cemas itu boleh dilakukan dan apakah jenis sakit ataupun jenis kemalangan yang dibolehkan untuk lakukan pertolongan cemas. Kerana dengan pertolongan cemas ini kita mampu mencegah, bukan mampu merawat, mampu mencegah daripada kemalangan menjadi lebih serius lagi. Okey, untuk melakukan pertolongan cemas kita memerlukan kit pertolongan cemas. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini, inilah kit pertolongan cemas. Dan dalam kit pertolongan cemas ni, dan saya percaya dalam setiap sekolah, di setiap sekolah, dalam makmal sains, dalam makmal kimia, makmal fizik, makmal bio dan juga bilik-bilik khas ni memang pihak sekolah sediakan kit pertolongan cemas. Malahan kit pertolongan cemas ni ada satu perkara yang wajib, yang perlu wajib ada pada isi rumah, setiap rumah. Even kalau kamu beli kereta baru pun memang disediakan kit pertolongan cemas. Seperti yang saya bagi tahu tadi, tujuan utama dia bukan untuk mengubati tapi merawat supaya kemalangan ataupun kecederaan tidak menjadi lebih serius. Okey. Inilah contoh pertolongan cemas yang semua orang tahu, iaitu CPR. Pertolongan cemas CPR yang mana dalam topik tingkat sains tingkatan 4 ada diajar berkaitan dengan CPR. Ada contoh-contoh pertolongan cemas, iaitu yang pertama kalau kita lihat tadi, menekan dada. Dan yang kedua ini kita mula mendongakkan dagu kepala mangsa dan buka sikit ruang mulut supaya pengudaraan boleh berlaku. Inilah satu contoh pertolongan cemas, iaitu membalut luka kecil pada kecederaan. Okey, untuk pertolongan cemas boleh tonton video sini ya. Hari ini ada dia punya link video saya bagi tahu. Okey, sebab oleh kerana tempoh masa link video tu 1 jam lebih, maka saya tak pamerkan di sinilah. Yang ni pelajar-pelajar, murid-murid boleh tengok video ni bila balik nanti ataupun buka nanti ya. Ini link dia. Okey, kemudian kita akan lihat topik situasi berisiko semasa bencana alam. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan situasi berisiko bencana alam? Yang pertama sekali adalah udara tercemar. Okey, kanak-kanak, orang tua, pesakit asma, pesakit bronkitis, atau apa dia pesakit bronkitis? Bronkitis ni sakit pada bahagian paru-paru. Okey, sakit pada bahagian paru-paru yang mana kita tahu dalam bahagian sistem pernafasan manusia kita ada trakea bahagian depan. Kemudian ada dua salur yang bercabang daripada trakea dipanggil sebagai bronchial ke bronchus, dan di hujung bronchus kita ada bronchiole. Di situlah penyakit bronkitis berlaku, di mana salur-salur bronchiol dia akan membengkak. Salur bronchiol dia membengkak. Bila salur bronchiol membengkak, ini kita panggil sebagai penyakit bronkitis. Iaitu penyakit yang mana pesakit ini menderita susah bernafas dan mungkin kerap batuk yang kerap. Dan juga radang paru-paru terutamanya akan berada dalam keadaan bahaya jika menghirup udara tercemar daripada pembakaran. Jadi kalau kita lihat di sini, faktor utama untuk pencemaran udara adalah asap pembakaran. Jadi tidak heranlah mengapa di sesetengah negara
terutamanya Malaysia ini, pembakaran secara terbuka adalah diharamkan. Open burning adalah diharamkan di negara Malaysia. Dan sekiranya kita melakukan pembakaran secara terbuka, jika ada laporan, kita boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Jabatan Alam Sekitar. Jadi apakah contoh-contoh pembakaran terbuka ini? Kita lihat di sini, poin nombor 2, itu pembakaran hutan untuk tujuan pembangunan yang tidak terkawal turut menyumbang ke arah kemusnahan alam. Hutan-hutan, kebanyakan hutan-hutan ini diteroka, ditebang dan dimusnahkan secara berleluasa dengan tujuan untuk membina bangunan-bangunan tinggi, membina tempat kediaman. Jadi dengan melupuskan hutan, dengan kita meratakan hutan, melakukan pembakaran, asap yang terhasil akan mencemarkan alam sekitar. Ini memang tidak boleh kita nafikan. Malah negara kita Malaysia sendiri pun memang melakukan proses begini. Kita clearkan, kita bersihkan hutan untuk tujuan pembangunan, kita tebang semua pokok dan kita bakar. Ini tak boleh sebenarnya. Kalau ikut yang sebenarnya adalah tidak boleh sebab dia mencemar alam sekitar. Apakah kesan daripada pencemaran udara ini? Hasil daripada kesan sampingan, kesan buruk yang terhasil akibat daripada kita tebang pokok untuk tujuan pembangunan, kejadian banjir. Dan juga kejadian tanah runtuh. Apa kaitan banjir dan tanah runtuh dengan pokok? Kalau kita lihat fungsi pokok itu sendiri adalah untuk menyerap. Pokok tumbuhan-tumbuhan hijau, seperti kamu yang belajar biologi, kamu belajar kimia, kamu lebih arif. Fungsi pokok sebenarnya selain daripada menyerap karbon dioksida, mengurangkan gas karbon dioksida, fungsi akar juga adalah pada fungsi pokok adalah pada akar dia, iaitu akar pokok-pokok ini akan menyerap excessive water, lebihan air, supaya kejadian banjir tidak berlaku. Itu fungsi pokok, akar pokok, dan akar pokok juga sebagai paku. Dia akan pegang tanah tu dengan erat, sebab tu akar pokok dia keluar dengan menjala panjang. Dia akan tersebar supaya dia boleh pegang tanah-tanah di sekeliling dia. Jadi bila kita potong pokok ini, pokok mati, akar jadi mati, jadi tak ada benda yang pegang tanah tu sendiri. Ini menyebabkan bila hujan lebat berlakulah banjir berserta dengan tanah runtuh dan paling teruk dipanggil sebagai banjir lumpur. Ini yang kita tidak mahu. Mari kita lihat pada tahun lepas, pada tahun 2020, di akhir tahun 2020, ketika kita sibuk menguruskan hal COVID-19, kalau kita lihat, kerajaan juga sedang bertukulumus menolong rakyat negeri-negeri yang terkesan dengan kejadian banjir lumpur. Contoh seperti di Pahang, Johor dan sebagainya. Ini disebabkan oleh tindakan kita sendiri, iaitu memusnahkan, meratakan pokok-pokok hutan. Ini adalah contoh-contoh pencemaran sumber pencemaran udara yang lain, iaitu asap daripada sektor pengangkutan. Kalau kita lihat pada gambar di atas ini, inilah keadaan di mana bila terlalu banyak asap, jadi permukaan dipanggil sebagai jerebu. Satu fenomena jerebu terhasil di mana permukaan jarak penglihatan adalah terhad hingga paling teruk hingga jarak 50 meter ataupun 20 meter. Maksudnya setakat 50 meter je mata boleh lihat, lebih daripada tu tak nampak. Dia tertutup seperti kabus, tapi ini bukan kabus, ini adalah jerebu. Dan seperti biasa, bila keadaan berjerebu berlaku, kita harus menggunakan penutup muka. Kerana dalam asap jerebu ini, dia bukan saja mengandungi asap, tetapi juga partikel-partikel toksik yang boleh mengganggu sistem pernafasan. Dan kalau kita ikutkan, setiap tahun Malaysia akan alami masalah jerebu disebabkan tindakan negara-negara jiran kita, negara-negara tertentu yang membakar hutan demi tujuan pembangunan dan juga penanaman semula. Saya ambil contoh seperti negara Indonesia, mereka kerap mengamalkan corak penanaman semula, iaitu rakyat mereka gemar bakar hutan. Hutan yang dibakar ni akan hasilkan asap, dan asap itu akan dibawa oleh angin sehingga ke Malaysia.
tujuan mereka bakar hutan ini, tujuan yang pertama adalah untuk meratakan hutan bagi tujuan pembangunan ataupun penanaman semula. Yang kedua, supaya tanah itu menjadi lebih subur. Sebab kita belajar dalam sains dan juga biologi, batang pokok, akar pokok yang telah dibakar, dia akan bercampur dengan mineral dalam tanah menjadi humus. Humus itu satu baja ataupun kita panggil sebagai tanah warna hitam yang penuh dengan nitrit. Dan nitrit ini sangat sesuai bagi penanaman pokok-pokok yang lain. Okey, yang kedua, penyakit berjangkit. Okey, sebut penyakit berjangkit, semua orang tahu penyakit yang boleh berjangkit kepada orang lain melalui udara, sentuhan dan sebagainya. Okey, bencana alam juga seperti banjir, okey, juga boleh menimbulkan pelbagai penyakit bawaan oleh mikroorganisma iaitu patogen, iaitu bakteria, virus, fungus ataupun kulat, protozoa, helmin itu cacing dan prion. Inilah jenis-jenis patogen yang membawa penyakit semasa kejadian alam, bencana alam berlaku. Yang kita bicara di sini adalah berkaitan dengan bencana alam banjir. Kalau banjir, memang banyak penyakit boleh terjadi. Bila ada berlakunya jerebu, macam-macam penyakit boleh terjadi. Okey. Alright. Okey, penularan penyakit berjangkit berlaku disebabkan sikap manusia yang tidak mementingkan kebersihan selepas bencana alam. Jadi sini saya ingin sentuh sikit contoh-contoh penyakit yang berlaku akibat bencana alam. Sebagai contoh, kalau kita lihat bencana alam yang pertama iaitu banjir, dia boleh menyebabkan penyakit berjangkit kolera. Penyakit kolera iaitu ciri-ciri penyakit kolera ini adalah cirit-birit, muntah-muntah disebabkan terambil ataupun mengambil makanan yang tercemar semasa proses semasa kejadian banjir. Yang kedua, kalau kita lihat daripada kejadian kemarau, drought, kemarau ada satu kejadian bencana alam yang kita tak boleh elak, dan hasil kesan daripada bencana alam seperti kemarau ni boleh menyebabkan penyakit, kepanasan melampau, kering tekak, batuk dan demam. Okay. Malah dikatakan juga oleh kerana penyakit kesan bencana alam ni juga boleh mengundang kepada kematian. Tapi itu kita tak sentuh hari ini, kita akan lihat kepada penyakit berjangkit. Jadi penyakit berjangkit boleh kita elakkan selepas bencana alam sekiranya kita menitik beratkan kebersihan. Okey, mikroorganisma yang berada dalam tubuh manusia, haiwan, persekitaran dan tumbuhan akan menyebabkan penyakit. Jadi ini saya tekankan di sini bahawa mikroorganisma yang menyebabkan sakit kita panggil sebagai patogen. Patogen. Semua orang tahu patogen. Okey, demam malaria, demam denggi berdarah, leptospirosis merupakan beberapa jenis penyakit berjangkit ketika bencana alam. Apa kaitan dia? Kayak malaria, demam denggi dan demam denggi berdarah ini disebabkan oleh tindakan protozoa dalam badan nyamuk. Malaria dalam badan nyamuk tiruk ataupun nyamuk Anopheles, dia mempunyai protozoa, dan protozoa ini akan disuntik masuk dalam darah manusia, dan protozoa ini akan makan sel-sel darah merah manusia. Dan kemudian nyamuk Anopheles, nyamuk tiruk ini akan sedut balik darah yang ada protozoa yang telah diproses tadi masuk ke badan orang yang nombor 2. Maka orang yang kedua akan dapat penyakit demam malaria. Dan nyamuk Anopheles ni dia biasanya keluar pada awal pagi, iaitu dah pukul 3 pagi hingga pukul 5 pagi. Itu nyamuk Anopheles. Sebab itu orang zaman dahulu, mana datuk nenek moyang kita ketika mereka keluar bekerja menoreh getah pada pukul 2-3 pagi, ada di antara mereka yang kena demam. Dan oleh kerana pada zaman dahulu tidak ada sistem perubatan yang canggih seperti hari ini, maka dia orang ni akan jumpa bomoh-bomoh,
pawang-pawang, Tok Sami dan Tok Sami pun jampi bagi ubat, akhirnya mati juga sebab ini bukannya soal mistik, ini soal penyakit demam malaria. Okey, demam denggi ada dua pula. Demam denggi ada demam denggi biasa dan demam denggi berdarah. Apa beza dua-dua ini? Demam denggi berdarah adalah paling serius yang boleh menyebabkan kematian dan punca utama demam denggi adalah nyamuk Aedes. Nah, nyamuk Aedes ni dia akan keluar daripada sarang dia pada waktu maghrib sekitar jam 6.30 hingga pukul 11 malam. 6.30 petang hingga 11 malam adalah waktu aktif bagi nyamuk Aedes. Dan kalau kita lihat nyamuk Aedes ni badan dia berbelang-belang, dia ada stripe warna hitam dengan warna putih. Nyamuk Aedes dan tempoh untuk nyamuk Aedes ini menyerang manusia, dia menyebabkan denggi darah adalah selama 4 hari. Ada manusia yang dia punya antibodi dia tidak kuat, maka virus denggi ni disebabkan oleh virus dalam nyamuk Aedes, dia akan bertukar menjadi denggi berdarah. Virus tu menyerang dengan rapid, dengan penuh, menyerang dengan full attack kepada sistem antibodi manusia, menyebabkan manusia tersebut akan mengalami denggi berdarah. Sekiranya badan kita ni kuat, antibodi kita kuat, virus daripada nyamuk Aedes datang dan bawa denggi, maka kita mungkin boleh survive dan biasa dapat demam denggi biasa sahaja. Okey, inilah contoh haiwan yang membawa penyakit, iaitu tikus. Tikus, kalau kita lihat tikus ni membawa penyakit kencing tikus. Kencing tikus adalah satu penyakit yang berbahaya yang boleh menyebabkan kematian. Disebab itu makanan-makanan perlu ditutup. Kita tidak boleh biarkan makanan terbuka kerana dia akan mengundang minat tikus-tikus untuk hadir. Okey, kejadian yang ketiga kita akan bincang berkaitan dengan lemas. Okey, lemas. Apa dia lemas? Sebab itu lemas ni ada apabila kita tenggelam dalam air dan tak tahu berenang dan mati. Kalau hanya tenggelam air tak mati, itu bukan lemas. Itu hampir lemas. Lemas ni kita cakap bila kita dah mati. Okey. Okey, lemas sering terjadi semasa berlakunya banjir besar. Kenapa jadi begitu? Disebabkan permukaannya licin, mangsa akan terjatuh atau tergelincir ke dalam air. Jadi, jika tidak pandai berenang, kemungkinan besar mangsa akan lemas. Sebab itu kita digalakkan untuk belajar berenang. Kalau tak pandai berenang, sekurang-kurangnya kita pandai mengapungkan diri di dalam air. Pandai terapung dalam air pun dah okey. Mungkin kamu tak biasa nak swing kamu punya tangan, tak biasa, takut jam, takut letih sebagainya, kamu ada kebolehan untuk apungkan diri dalam air pun sudah okey, boleh mengelakkan lemas. Okey, orang yang cuba menyelamatkan mangsa lemas juga mungkin juga akan lemas. Kenapa jadi begini? Sebab bila orang dalam keadaan lemas, dia akan terkapai-kapai. Dia tak tahu apa, dia akan terkapai-kapai cuba menyelamatkan diri. Kita yang pandai berenang akan swim, pergi dekat dia. Mungkin kita juga akan lemas sebab tangan dia tu akan pukul kita. Jadi untuk menyelamatkan mangsa yang sedang lemas, kita perlu datang daripada arah belakang. Tak boleh datang daripada arah depan. Nanti dia akan macam itu. So kalau datang daripada arah belakang, kita akan pegang dia punya tengkuk dia, leher dia, kita akan tarik. Itu teknik nak menyelamatkan mangsa lemas dari mangsa yang sedang lemas. Mungkin juga ada berlaku kes yang mana mangsa yang lemas cuba diselamatkan oleh hero ni dan dia pula mati sebabkan kaki. Ketika berenang tiba-tiba kaki dia cramp. Kalau kita lihat pada berita pada tahun 2018, anggota bomba yang cuba menyelamatkan satu orang remaja yang hanyut, akhirnya dia juga mati. Sebabkan ketika dia cuba menyelamatkan mangsa, kaki dia itu cramp dan tersangkut pada ranting kayu. Akhirnya dia juga mati. Dua-dua mati.
Ada juga kes yang mana mangsa dah berjaya diselamatkan tetapi orang menyelamatkan dia mati. Ada banyak kes begini. Ini gambar bagi lemas Okey. Itu adalah contoh, ini adalah contoh-contoh kita panggil yang saya bagi tahu tadi ni contoh-contoh yang kita boleh lakukan pertolongan cemas lemas, kita boleh lakukan pertolongan cemas. Bila nampak mangsa lemah berjaya naik ke darat, kita boleh lakukan proses CPR supaya jantung, udara masuk, air dapat dikeluarkan. Sebab kita faham bahawa ketika dia lemas, air itu masuk dengan banyak ke dalam dia punya bahagian paru-paru. So kita perlu keluarkan lebihan air supaya tak tersekat dia punya salur pernafasan. Okey, yang keempat kecederaan fizikal. Okey, kecederaan fizikal ni sering terjadi semasa mangsa ingin menyelamatkan diri semasa bencana alam berlaku. Ini kecederaan fizikal, kecederaan anggota badan lah. Dia selalu berlaku bila kita cuba mengelakkan daripada berlakunya sesuatu kemalangan. Contoh ketika kita lari daripada kebakaran, menyelamatkan diri daripada kebakaran. Mungkin kita akan kita terjun bangunan, mungkin kita akan mengalami kecederaan fizikal. Ataupun mungkin kita cuba mengelak sesuatu ketika memandu menyebabkan kita terbabas ke tempat lain, menyebabkan kecederaan fizikal. Dia biasanya berlaku semasa kita ingin menyelamatkan diri daripada bencana. Okey, untuk pastikan mangsa tak mengalami kecederaan yang serius, mangsa perlu dirawat dengan segera, dengan secepat yang mungkin. Semasa menjalankan operasi menyelamat, anggota pasukan penyelamat kecemasan juga boleh mengalami kecederaan. Bagai bomba, paramedik, polis juga boleh mengalami kecederaan semasa menjalankan operasi menyelamat. Sebab itulah langkah-langkah keselamatan perlu diambil, SOP untuk penyelamatan perlu diambil kira. Sebagai contoh, untuk menyelamatkan mangsa banjir, petugas-petugas keselamatan perlu memakai vest keselamatan. Perlu pakai safety vest supaya jika berlaku kaki krem ataupun tersangkut kaki pada akar kayu sebagainya, dia boleh terapung. Walaupun kamu pandai berenang, kamu memang hebat menyelam, langkah-langkah keselamatan perlu dititik beratkan. Inilah contoh kecederaan fizikal. Nampak orang sini ditimpa pokok. Pokok empat kaki dia. Pokok mengempak kaki orang ni Okey, yang kelima, penyakit berjangkit disebabkan oleh makanan tercemar. Makanan yang terkena air banjir tak selamat dimakan kerana telah tercemar. Okey, kenapa makanan yang tercemar disebabkan oleh bakteria yang dibawa oleh manusia atau haiwan yang berkeliaran seperti lipas, lalat dan tikus juga bahaya. Jadi makanan-makanan yang telah dihinggapi lalat, lipas, tikus tak boleh dimakan. Tin makanan yang kemik. Semasa beli makanan dalam tin, periksa, cek dulu keliling tin tu, kemik ataupun tak kemik. Yang bocor, berkarat atau berlubang juga boleh menyebabkan pencemaran makanan. Okay. Jadi apa kesan pencemaran makanan? Ini yang saya bagi tahu tadi, kita panggil sebagai dysentery amoeba, keracunan makanan. Istilah kita panggil dysentery amoeba. Ada orang panggil keracunan. Doktor panggil, sebab doktor cakap dengan kita, orang biasa dipanggil keracunan. Tapi sebab kita belajar ilmu, kita tahu keracunan makanan itu adalah dysentery. Dysentery itu keracunan makanan. Kalau kolera ni, makanan yang terdedah kepada banjir. Jadi kesan-kesan dysentery, keracunan makanan dan penyakit kolera ni hampir sama, itu pesakit akan rasa mual selepas makan, kemudian sakit perut memulas-mulas, last sekali dia akan muntah dan juga lausai. Jadi katakan kamu pergi ke kantin, waktu rehat pukul 10.10 kamu rehat. Dalam pukul 12 kamu rasa tiba-tiba sakit perut yang amat sangat, badan tiba-tiba berpeluh, muka jadi pucat, rasa nak muntah, maknanya kamu kena dysentery, iaitu makanan yang kamu makan tadi mungkin telah tercemar. Okey Okey, yang keenam yang kita boleh rawat menggunakan kaedah kerawatan pertolongan cemas ialah renjatan elektrik. Disebabkan renjatan elektrik,
short circuit. Boleh berlaku selepas banjir besar, gempa bumi ataupun taufan. Of course. Jadi wayar elektrik yang terputus semasa kejadian bencana alam masih mengalirkan arus elektrik. Kan banjir kita tak nampak pun di bawah. Kita jalan tiba-tiba terkena wayar elektrik. Boleh menyebabkan renjatan elektrik dan mati. Sekiranya voltan yang digunakan itu besar, memang boleh menyebabkan kematian. Dan kita juga faham bahawa elektrik boleh mengalir dalam air. Air merupakan pengalir elektrik yang baik. Sebab tu bahaya kita untuk dah waktu banjir kita main-main banjir. Memang seronok tapi tak tahu bahaya yang akan berlaku. Air menjadi pengalir elektrik yang baik apabila arus elektrik besar dan mangsa akan kena renjatan elektrik sekiranya tersentuh air tersebut. Dan untuk merawat bangsa yang kena renjatan elektrik ni, kita tak boleh sentuh pakai tangan, bare hand, tak boleh pakai tangan. Jangan guna tangan, kita kena pakai satu alat penebat, kayu, getah dan sebagainya untuk tolak mangsa yang kena renjatan elektrik. Nak sentuh, kena guna bahan yang tidak mengalirkan arus, bahan penebat. Contoh nampak sini inilah mangsa yang terkena renjatan elektrik. Mereka sentuh, tolak tarik mangsa dengan menggunakan kayu, bahan penebat.